Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وزهدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pendengar tuan-tuan dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita menyambung kembali pengajian kita membaca buku Benteng Iman, dan insya-Allah kita ambil satu lagi topik pada pagi ini berkenaan persoalan titian sirat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Persoalan yang diajukan mutaakhir ini, ada pihak yang mendakwa bahawa titian sirat itu seperti rambut yang dibelah tujuh, tajam seperti mata pedang, di bawahnya neraka, di hujungnya syurga. Ada yang berjalan sepantas kilat, ada yang berjalan merangkak, dan lain-lain. Ialah pandangan yang salah. Jadi kata penyoal ni, mutaakhir ini, ada orang yang mempertikaikan berkenaan dengan i'tiqad kita yang mengatakan bahawa di akhirat nanti ada titian sirat yang digambarkan dalam hadis-hadis yang sahih bahawa ianya seperti rambut yang dibelah tujuh, tajam seperti mata pedang, di bawahnya ada neraka, dan hujung sirat itu ada syurga. Dan keadaan orang yang meniti titian sirat itu, ada yang sepantas kilat, ada yang merangkak dan sebagainya. Jadi dia kata ada mutaakhir ini, sesetengah orang yang mendakwa ini semua sebenarnya pandangan yang salah. Bahkan mereka mengatakan hadis-hadis yang menyebut tentang sifat titian sirat tidak boleh diambil secara hakiki, iaitu secara hakikatnya. Sebaliknya diambil secara majazi. Hanya diambil majazi, maknanya kiasan sahaja. Mungkin itu kiasan yang disebut dalam hadis itu bukan yang berlaku secara hakikat, tetapi kiasan semata-mata. Kerana hadis-hadis tersebut hanya mengandungi maksud perumpamaan. Apakah pandangan Ustaz? Ini soalan yang saya dapatlah. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjawab persoalan ini, yang pertama sekali, seperti yang banyak kali saya dah sebutkan, bahawa perkara-perkara yang ghaibiyah, benda-benda ghaib tuan-tuan, adalah termasuk dalam perkara-perkara yang simai, yang kita wajib akur, percaya, beriman sepenuhnya hanya berdasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asalnya kita tak dibenarkan berijtihad. Maknanya nak buat ramalan, nak buat andaian, assumption, semua tak dibenarkan. Cukup benda-benda gaib ini, bila dia diberitakan dalam Al-Quran bahawa akan berlaku sekian-sekian, bahawa ada sekian-sekian, seperti wujudnya jin, wujudnya malaikat, wujudnya pahala dan dosa, mencatat segala amal perbuatan kita, adanya alam kubur, adanya alam mahsyar, adanya timbangan mizan, adanya perhitungan, termasuklah syurga, neraka, dan termasuklah salah satu daripada fasa hari kiamat disebut sebagai meniti titian sirat. Ini semua termasuk dalam perkara ghaib. Allah Ta'ala dia sebut dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala dia lebih kepada nak beri pendekatan kepada kita, pemahaman, mendekatkan kefahaman kita. Tapi bila kita dah berada dalam keadaan yang sebenar, dia tak akan serupa.
dengan apa yang kita gambar dalam kepala kita. Sebab itulah disebut dalam hadis Nabi SAW, baik syurga, baik neraka, baik semua fasa-fasa di alam akhirat nanti, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar fi qalbi bashar. Tuan-tuan, keadaannya di alam akhirat nanti, bila kita merasa sendiri alam tersebut, barulah tuan-tuan kita akan tahu bahawa mala ainun ra'at. Ini adalah sesuatu yang tak ada mata pernah melihat, tak ada telinga pernah mendengar, dan tidak ada hati yang pernah terlintas. Yang kita duk baca dalam Al-Quran itu, Allah Ta'ala nak bagi pendekatan pada fahaman kita sahaja. Tapi hakikat yang sebenar, bila kita mengalami sendiri, baru kita tahu. Oh, nikmat di syurga, azab di neraka. Sebab itulah benda tu dia tak boleh nak divisualkan. Dia takkan sama dengan gambaran yang sebenar. Jadi yang sebenar, gambaran yang sebenar cukup sekadar yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam hadis. Kita tak boleh nak tokok tambah, kita tak boleh nak reka sendiri lebih daripada itu. Jadi kalau dia kata di alam akhirat nanti, salah satu daripada fasa ni, bahkan fasa yang terakhir di alam akhirat nanti kita adalah fasa meniti titian sirat. Sebab fasa yang pertama ialah berpindahnya roh kita daripada alam dunia kepada alam kubur. Kan, bila kita mati, alam yang pertama ialah alam kubur ataupun alam barzakh, alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Itu macam waiting room lah. Kan, bilik menunggu kita ialah dalam kubur kita. Itu bilik menunggu kita. Sementara kita menunggu tiupan sangkakala yang kedua, iaitu Allah Ta'ala bangkit semua makhluk. Tiupan sangkakala yang pertama ialah kehancuran segala alam ini, kiamat. Jadi masuklah kita ke dalam kubur, fasa yang pertama. Kemudian kita dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar. Itu fasa yang kedua pula, tuan-tuan. Kita akan pergi semua dihimpunkan ke mahsyar. Dan setiap fasa ni, tuan-tuan, imma ni'mat wa imma azab. Imma ni'mat wa imma azab. Dah rasa dah. Masuk kubur dah rasa dah. Imma kita dapat ni'mat wa imma kita dapat azab. Kemudian pergi kepada fasa yang kedua, alam mahsyar. Dah rasa juga dah. Alam mahsyar ni bukan kita berkumpul ramai-ramai macam tu saja, tak. Masing-masing ada keadaan dia juga. Kan? Itu yang digambarkan dalam hadis. Ada yang penuh sampai ke tahap hidung, ada yang jalan kepala ke bawah, kaki ke atas. Macam-macam jenis lah. Tapi semua akan dihimpunkan di mahsyar. Kemudian Allah Ta'ala akan edarkan kitab amalan kita. Masing-masing akan ada yang dapat sebelah kanan, kemudian ada yang dapat sebelah kiri, ada yang dapat dari belakang. Kemudian kita akan dihisab, dihitung segala amal kita. Kan? Bahkan kita akan ditanya, ada tak dalam kitab kita tu benda yang tak kita buat, tapi ditokok tambah oleh malaikat yang menulis, mencatat. Kan? Boleh cek, boleh tengok. Kita akan dihisab. Maka orang yang penghisabannya, tuan-tuan, mudah, itulah dia orang-orang yang soleh. Kan? Allah Ta'ala akan hisab dengan hisab yang mudah. Tapi kalau orang tu ahli maksiat, golongan fasik, golongan munafikin, maka Allah Ta'ala akan hisab dengan hisab dan sirah, dengan penghisaban yang sangat detail, yang sangat susah. Sengaja detail-detailkan. Kan? Lepas dihisab, maka di mizan akan ditimbang amal kita tentu. Ditimbang segala amal kita, imma baik wa imma buruk, mana yang lebih berat. Kalau berat yang lebih baik, alhamdulillah. Tapi kalau yang buruk lebih berat, tuan-tuan, maka beratlah kita punya bermudah. Selepas daripada itu, maka berlakulah fasa meniti titian sirat. Dan di hujung titian sirat itu ada apa yang disebut sebagai syurga. Dan kalau sekiranya kita selamat meniti, maka sampailah kita pada penghujung kehidupan kita yang sebenar-benarnya, yang hakiki, iaitu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita akan kekal di dalam selama-lamanya. Wa imma kita akan dihumban ke dalam neraka Allah, akan dihukum atas segala kesalahan dan dosa maksiat yang kita lakukan ketika di atas bumi. Wal'iyadzubillah. Jadi semua fasa-fasa ini, tuan-tuan, kita tak tahu kalau tak diberitakan, tak diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa imma dalam hadis baginda SAW. Sebab dia benda gaib, kita takkan tahu. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, dalam hadis, maka kita pun beriman dengan sepenuh-penuh keimanan. Jadi bila ada orang yang timbulkan
Sebab apa tuan-tuan? Bila dia timbulkan, dia kata sebenarnya benda tu tak ada pun. Yang disebut titian sirat, sehelai rambut, kan? Nak meniti macam mana dia kata? Nampak? Dia kata nak meniti macam mana atas satu titian yang dia punya ketebalannya sehelai rambut, ataupun seperti ujung mata pedang. Kan? Tak logik. Sebab tu tuan-tuan, benda gaib ni tak boleh pakai logik. Kalau 1000 tahun dulu pun tuan-tuan, benda hal ehwal keduniaan, kalau 1000 tahun dulu kita bercakap besi terbang, orang kata orang ni gila ke apa? Mana logik besi boleh terbang? 1000 tahun dulu punya cerita. Tapi tengok hari ni orang tak heran. Orang kata orang yang kata mustahil besi terbang tu lah, orang kata dia tu gila. Sebab dah terbukti dah hari ni kapal terbang. Yang besi punya berat tu, berapa tan berat dia boleh terbang. Dulu orang kata siapa yang kata besi terbang gila, hari ni siapa yang kata besi tak boleh terbang, dia pula yang jadi gila. Dah jadi terbalik tuan-tuan. Itu tuan-tuan benda yang manusia boleh buat dengan akal dia. Ini Allah Azza wa Jalla punya kuasa. Jadi tak ada sesuatu yang mustahil. Sebab itulah berjalannya manusia di atas titian sirat bukan atas dasar fizikal tubuh badannya, tetapi berdasarkan amalan dia. Begitu juga orang duk tingkap mizan. Macam mana boleh berlakunya mizan? Allah Ta'ala nak timbang macam mana amal baik dengan buruk kita ni. Dan amalan ni benda yang abstrak, bukannya benda fizikal. Jadi benda itu bagi Allah Ta'ala mudah. Masalahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh convert segala amal perbuatan kita, pahala kita itu Allah Ta'ala convertkan jadi benda yang bentuk ni fizikal. Apa yang masalah dengan kita kan? Tapi yang sebenar kita tak tahu. Allah Ta'ala dia tahulah dia nak buat gimana. Bukan urusan kita. Jadi jangan kita bawa masuk akal dalam benda-benda yang gaib ini. Dia akan merosakkan kita punya keimanan kita. Sebab itulah disebut orang mukmin ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang mukmin ialah orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Tapi kalau dia ada ragu dengan benda-benda gaib ni tuan-tuan, maka dekat situlah akan menjejaskan akidah keimanan dia pada Allah Azza wa Jalla. Jadi jawapan kita dalam kitab Mawsu'atul Akhir berkenaan dengan Al-Mizan, As-Suhuf dan As-Sirat. Mawsu'atul Akhirah ni satu kitab ensiklopedia yang menceritakan tentang alam akhirat. Jadi kat situ macam-macam lah dibahas. Berkenaan dengan Al-Mizan contohnya, timbangan. As-Suhuf iaitu penyerahan kitab amalan kita. As-Sirat, titian sirat, menyebut bahawa titian sirat ialah jambatan yang direntangkan di atas neraka Jahannam untuk dilintasi oleh orang yang beriman, ahli kitab, orang munafik dan mereka yang melakukan dosa besar serta maksiat dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pandangan yang sahih berdasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis, ialah tentang titian sirat ini tak dilalui melainkan oleh orang yang beriman sahaja. Adapun orang yang kafir, yang memang dia tu dah sah-sah dah tempatnya dalam neraka, maka tuan-tuan dihumban terus ke dalam neraka. Dia tak lalulah titian sirat. Sebab tujuan lalu titian sirat ni ialah dia nak pergi ke syurga tu. Jadi orang kafir ni memang tak ada candah tuan-tuan. Memang tak ada ruang dah dia nak masuk syurga dah. Dia akan masuk dalam neraka dan dia akan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Sebab dia nak titi macam mana? Kerana titian itu meniti atas dasar amalan. Mengikut kadar amalan masing-masing kita meniti titian sirat. Jadi orang kafir ni apa amalannya? Memang dah dia beramal atas dunia ni, kadang dia bagi donation dan sebagainya, tapi amal dia di sisi Allah, kerana kuncinya tak ada tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu tak ada, maka di sisi Allah Ta'ala tak ada nilai, zero. Amaluhum kasarabin, amalan mereka itu bagi Allah Ta'ala seperti sarab, seperti fata morgana. Dari jauh nampak macam air, sampai dekat tak ada air. Jadi tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kalangan yang paling dekat dengan nas, mereka itu dihumban terus ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Adapun yang meniti titian sirat ini ialah golongan yang disebutkan tadi, golongan orang yang beriman. Tak kira beriman itu dia soleh ke, dia tak soleh ke, dia buat maksiat, dosa, munafik,
Selagi mana dia itu tak termasuk dalam kategori orang kafir, sama ada kafir asli ke, kafir murtad ke, kafir munafik. Munafik pun ada yang kafir i'tiqadi macam munafik zaman Nabi. Ini golongan munafik i'tiqadi, munafik yang betul-betul munafik. Maknanya memang dia kafir dalam hati dia, tapi dia zahirkan Islam. Tapi yang kita sebut ni tadi munafik amali. Maknanya dia orang Islam, dia mengucap kan, dia daripada kecil dan kita lahir daripada keluarga Islam. Cumanya amal-amal dia tu, akhlak dia tu tak macam akhlak orang Islam, akhlak munafik. Dia bohong, dia khianat, dia rasuah, dia munafik juga tu tuan. Tapi dia sebut sebagai munafik amali. Kita tak kata dia munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ni payah kita nak hukum tuan. Kalau di zaman Rasulullah dulu, pasal Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, Allah Ta'ala beritahu ni fulan bin fulan ni munafik i'tiqadi. Keduanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab tu Rasulullah dia kenal. Tapi Rasulullah, walaupun Rasulullah tahu yang dia tu memang kafir sungguh-sungguh, tapi Rasulullah muamalah, Rasulullah bergaul dengan orang-orang munafik di Madinah itu seperti Rasulullah bergaul dengan orang Islam. Sebab dia menzahirkan keislaman. Kalau Rasulullah bunuh dia orang, perangi dia orang, nanti akan timbul fitnah yang lebih besar dalam Islam. Dan sebab itu Rasulullah muamalah macam muamalah dengan orang lain, dan orang Islam yang lain. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di atas titian sirat tu nanti dia akan menitinya ialah orang-orang mukmin tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis Nabi Muhammad SAW dia kata fayamurrul mu'minun, maka nanti di atas titian sirat itu akan lalulah di atasnya orang-orang mukmin. Kan ada yang lalu ke tarfil ain, ada yang lalu seperti sekelip mata. Seperti mata, sekelip mata tu sampai kan. Ini Masya Allah, memang dahsyat semua ini para awliya dan para anbiya. Ini Masya Allah, sekelip mata saja mereka lalu titian sirat tu terus masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ada yang kalbarq, ada yang seperti kilat tuan-tuan. Mana bayanglah amalan dia orang macam mana hebat, saleh ni bukan orang yang seumpama ini. Ada yang seperti ajawid al-khayl, ada yang seperti kuda yang berlari, kuda yang macam kuda lumba itulah tuan-tuan, mana laju. Dan ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti orang merangkak, macam-macam jenis ada tuan-tuan. Dan ada yang ketika dia berjalan tuan-tuan, dia dicari-cari. Ada pengait-pengait yang mencari-cari dia, tapi dia lepas. Dan makhdus mursal, ada yang lepas. Dan, tapi ada yang makdus, yang akhirnya tertarik dan terus dihumbat ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawah. Sebab Nabi SAW dia kata yudrabu bihi ala matri jahannam. Dan titian ini, titian sirat ni Allah SWT bentang di atas perut neraka Jahannam. Hujungnya adalah syurga. Jadi semua orang akan meniti kat situ. Ya. Ada orang tanya, dia kata pasal apa Ustaz? Dia kata Allah Ta'ala Maha mengetahui kalangan hamba ni, siapa yang akan masuk syurga, siapa yang akan masuk neraka. Betul tak? Allah Ta'ala semua tahu tak? Tapi mengapa perlu kepada banyak sangat fasa ni? Betul tak? Betul tak? Start daripada alam kubur lagi. Alam kubur dah kena azab dah. Kan? Kemudian ada pula alam mahsyar. Kemudian ada pula bagi kitab. Kan? Kemudian ada pula hitung. Kemudian ada pula mizan. Kemudian ada pula titian sirat. Pasal apa susah sangat? Kalau dah dia dah mati, ambil saja roh orang-orang jahat ni, humpat terus dalam neraka habis cerita. Kan? Orang yang baik-baik ni terus masukkan ke dalam syurga. Senang cerita. Pasal apa banyak sangat fasa-fasa ni? Sebab tu tuan-tuan, ada orang mengingkari fasa-fasa ni. Dia kata ni semua benda tak logik dia. Kan? Yang banyak sangat fasa ni, nak kena lalu kubur lah, nak kena lalu itulah, nak kena lalu ini, apa cerita semua ni? Kan? Tuan, kalau kena kita orang tanya macam ni, pening juga kita kan? Betul juga. Kan bohong dia benda-benda dalam Quran tu. Tuan-tuan, tujuan Allah Ta'ala dia buat fasa-fasa ni tuan-tuan. Tahu tak apa tujuan? Tujuan ni ialah untuk kita yang masih hidup. Kita yang masih ada ruang untuk beramal tuan-tuan. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa alam akhirat ni tak semudah yang kamu sangkakan. Kamu jangan ingat bila kamu mati saja terus masuk syurga. Bila kamu mati saja terus masuk neraka. Tak. Allah Ta'ala akan bagi fasa-fasa untuk kamu rasa sendiri satu persatu.
bila kamu mati saja dalam kubur, start dah. Belum lagi masuk dalam neraka. Dalam kubur kamu dah rasa dah kalau kamu bakal ahli neraka, maka bertukarlah kubur kamu menjadi hufrah min hufarin niran, akan menjadi lubang daripada lubang-lubang api. Bila kamu mati saja, kalau kamu orang soleh, maka bertukarlah kubur kamu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Maka menunggulah kamu sampailah masa tibanya hari kebangkitan. Maka dibangkitkan kamu, digiring bawa pergi ke mahsyar pula. Maka di mahsyar setiap orang akan berada di mahsyar mengikut keadaan amalannya masing-masing. Ada yang mendapat payung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kena panas terik matahari langsung. Tuan-tuan, awal sentiasa mengikuti dia. Ini orang-orang yang soleh. Tapi ada yang dulu di bawah panas matahari sehingga ada yang sampai sejengkal matahari di kepalanya. Wal'iyadzubillah. Maka di mahsyar masing-masing ada keadaan dia pula mengikut keadaan amalan. Kemudian diberikan kitab Al-Quran, gambarkan ada orang yang dapat kitab, kemudian dia terpelak diri dia sendiri, dia kata celakalah aku pada hari ini. Apa benda ni yang aku buat ni? Kan? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa benda ni yang kamu bagi ni? Kan, tak ada satu pun yang tinggal, yang kecil, yang besar, semua ditulis. Sehingga disebut bahawa satu halaman kitab amalan kita, tuan-tuan, dia punya panjang sejauh mata memandang. Kita bayangkan satu hari kita buat macam-macam benda, semua dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitab amalan kita. Satu halaman, satu muka surat, saujana mata memandang. Kalau orang tu soleh, alhamdulillah. Tapi kalau orang tu ahli maksiat, apa benda ni, tak ada satu pun yang ditinggalkan, yang kecil, yang besar, semua ada tercatat. Apa tujuan Allah Ta'ala buat fasa-fasa kan, tuan-tuan? Tujuan bukan untuk orang dah mati tu dah lepas ke apa dah, tuan. Tinggal nak lalu saja lagi. Tujuan dia adalah untuk kita yang masih hidup, supaya kita bayar. Nanti esok aku dekat akhirat, esok macam inilah keadaan aku kalau aku ni orang yang tak soleh, kalau aku ni ahli maksiat, kalau aku ni orang munafik, kalau aku ni khianat, kalau aku makan rasuah, kalau aku gini-gini, aku makan riba. Keadaan Allah Ta'ala dah gambarkan orang makan riba macam ni keadaan dia di mahsyar nanti, seperti orang gila. Orang yang takhabbat syaitan minal mas, seperti orang kena rasuk keadaan dia tu. Allahu Akbar. Jadi tujuannya ialah kerana nak bagi pengajaran kita yang masih hidup tu. Sebab tu Allah Ta'ala buat fasa-fasa macam tu, supaya kita gambarkan macam mana keadaan kita dalam kubur nanti, macam mana keadaan kita di mahsyar nanti, macam mana keadaan ketika kita terima kitab amalan kita, macam mana keadaan ketika kitab kita dihitung, macam mana keadaan ketika amalan kita dimizan, ditimbang, macam mana keadaan kita ketika kita meniti titik yang sama. Itu tujuan dia, tuan. Jangan kita duduk tekan Allah Ta'ala buat ni benda tak logik lah, apa semua ni mengarut lah. Bukan Allah Ta'ala tak mampu, tuan-tuan. Allah Ta'ala kalau tak ada malaikat pun dia mampu buat, kan? Tapi dia buat semua, tuan-tuan, dia adalah tujuan dia sebagai pengajaran, sebagai peringatan kepada kita yang masih hidup. Itu sebenarnya tujuan. Sesungguhnya situasi mereka ketika dalam lintasan tersebut tidak sama. Ada yang selamat, bahkan lintasan mereka seperti kerdipan mata. Ada yang sepantas kilat menyambar, dan yang lainnya seperti angin yang kencang hingga akhir, maknanya hingga sampailah mereka itu ke dalam syurga. Inilah pendapat kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka berdalilkan dengan banyak nas, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadaru adh-dhalimin fiha jithiya. Artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ayat yang dikata wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di kalangan kita melainkan kita akan melalui titian sirat. Dia ada silap terjemah, saya ada kesalahan, mendatangi neraka itu. Sebenarnya wariduha iaitu orang yang melalui titian sirat.
melalui titian tersebut. Itu yang dimaksudkan wariduha. Mana tidak ada kalangan orang mukmin yang terkecuali daripada melalui titian sirat. Kalau dia berjaya melepasinya, maka masuklah dia ke dalam syurga. Tapi kalau dia tidak berjaya melepasinya, maka akhirnya akan jatuh ke dalam neraka. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, ayat ini menjadi hujjah adanya lintasan di atas sirat. Bukan dengan melintas bermakna masuk ke dalam neraka. Bukan maknanya melintas masuk dalam neraka. Wa in minkum illa wariduha. Kalau tidak nahi tuan, kalau ayat itu kita terjemahkan dan tidak ada kalangan kita melainkan semua akan melaluinya, maknanya semua akan dimasukkan neraka dulu. Wal'iyadzubillah. Bukan itu maksud dia. Maksud dia, setiap orang pasti akan melintasi titian sirat. Wariduha itu maknanya orang warid, itu maknanya orang melintas. Ha tu dia kembali kepada sirat, kepada titian sirat. Maka setiap orang, kalangan orang mukmin, semuanya akan melalui titian sirat yang di bawahnya ada api neraka. Wal'iyadzubillah. Firman Allah Ta'ala, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'azim. Artinya iaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin, lelaki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Ini dalam surah Al-Hadid, tuan-tuan. Di sini menjadi dalil bahawa, tuan-tuan, Allah Ta'ala, Nabi SAW disebut dalam hadis, dia kata hum fi zulmati dunal jisr. Ada hadis yang Nabi SAW mengatakan bahawa keadaan, tuan-tuan, waktu kita melintas titian sirat itu ialah gelap gelita. Maknanya kita nak melintas titian sirat ni, di hadapan titian sirat tu gelap. Tak ada lampu apa, tuan-tuan, gelap. Sebab itulah disebut dalam ayat ini, yauma taral mu'minin, pada hari kamu melihat orang mukmin dan orang mukminat, orang mukmin perempuan, yas'a nuruhum, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Tuan-tuan, maknanya setiap orang yang melintas titian sirat itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala dia akan bagi cahaya mengikut kadar amalan masing-masing. Bayang kalau sekiranya titian sirat tu punya halus, punya kecilnya, tuan-tuan, dengan keadaan yang gelap gelita, dia nak jalan macam mana, tuan-tuan? Jadi subhanallah. Maksudnya di sini ialah setiap orang itu dia akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama sekali cahaya. Makin soleh amalan itu, tuan, maknanya cahayanya semakin terang, makin jelaslah laluan dia. Yang keduanya, cara dia melintas. Ada yang macam kita sebut tadi, laju seperti sekelip mata, ada yang laju seperti peti, ada yang laju seperti angin, ada yang laju seperti ajawid al-khayl, iaitu kuda yang berlari, dan seterusnya. Makna semuanya, tuan-tuan, adalah mengikut kadar amalan kita ketika kita di atas dunia. Jadi keadaan titian sirat itu, tuan-tuan, memang gelap, dan nanti Allah Ta'ala akan berikan cahaya kepada kita yang disebut oleh setengah ulama, maksud yas'a ni iaitu dia akan seolah ni keluar daripada jasad tubuh kita ketika kita melintasi titian sirat nanti. Al-Mawardi menukilkan pendapat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, cahaya mereka mengikut kadar amalan dan mereka melintasi titian sirat. Maknanya kita melintas titian sirat itu yang gelap gelita itu, tuan-tuan, dan Allah Ta'ala berikan cahaya mengikut kadar amalan kita. Itulah nanti akan menjadi torchlight ketika kita meniti titian sirat. Dalil tentang kewujudan titian sirat juga disebut dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Antaranya adalah seperti berikut. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yudrabul jisru ala jahannam, dibentangkan titian di atas neraka jahannam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, sangat jelas. Akan dibentangkan sirat di atas neraka jahannam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan lafaz yang lain yang mengatakan, balaghani annal jisra adaqu min asy-sya'r wa ahaddu min as-sayf. Yang mana
Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan telah sampai kepadaku, maknanya Rasulullah telah beritahu kepada dia bahawa al-jism, bahawa titian itu lebih halus daripada sehelai rambut, wa ahaddu min as-sayf, dan lebih tajam daripada mata pedang. Itu kalau nak digambarkan macam mana keadaan titian sirat. Tapi seperti yang kita sebut tadi, jangan kita fikir secara logik, akal kita tunduk. Sebab perjalanan kita di atas titian sirat itu bukan berdasarkan kepada tubuh kita. Kalau berdasarkan kepada tubuh kita, mungkin saya lebih selamat daripada tuan-tuan, kan? Sebab saya kecil. Kalau tuan-tuan kan, yang besar-besar tuan-tuan lagi tak selamat lah, kan? Lalu macam mana titian punya halus tuan-tuan, kan? Kalau nak kira logik akal macam tu lah pula jadi dia, kan? Tapi tidak. Sebab titian sirat itu kita akan lalu berdasarkan amalan kita, bukan berdasarkan kepada fizikal kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yudha'u as-sirat 'ala sawa'i jahannam mithla haddi sayfil murhaf. Kata Ibnu Mas'ud, diletakkan titian sirat itu pada pertengahan neraka jahanam seumpama tajamnya mata pedang. Masya-Allah. Mana di bawah itu ada neraka jahanam yang apinya sedang membuak-buak, di atas itu titian untuk kita melintas pergi ke syurga. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, wali jahannama jisrun adaqu min asy-sya'rati wa ahaddu min as-sayf. Artinya bagi neraka jahanam terdapat jambatan yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Ini semua lafaz-lafaz yang lebih kurang sama. Daripada Ubaid bin Umair, beliau berkata, an-nasirata mithlu sayfi ala jisri jahannam. Sesungguhnya titian sirat ketajamannya seperti hujung mata pedang terletak di atas neraka jahanam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Imam Bukhari menyebut, wa yudrabu as-siratu baina zahrai jahannam, kemudian direntangkan titian sirat di antara neraka jahanam. Masya-Allah. Al-Imam Al-Lalakai berkata, apa-apa yang diriwayatkan berkenaan dengan titian sirat adalah wajib berdasarkan hadis di atas dan beberapa hadis yang lain. Maka sebab itulah tuan-tuan, titian sirat ini kita wajib beriman dengannya tanpa syak, tanpa ragu-ragu. Sebab ia ada disebut dalam Al-Quran, ia disebut dalam hadis yang begitu banyak, dan diterima oleh generasi umat Islam daripada generasi yang pertama sahabat sampailah generasi kita berakhir. Maka sesiapa sahaja yang memungkiri, dia kata tak ada titian sirat, bahkan semua yang disebut dalam Al-Quran itu majazi, kiasan-kiasan sahaja, kan? Sebenarnya secara hakikatnya benda itu tak ada pun. Jangan kita percaya, jangan kita beriman secara literal, tak boleh, kan? Benda-benda itu kita kena kiaskan, kita kena analogikan dengan maksud-maksud yang lain. Tuan-tuan, kalau begitu keadaannya, maka itu boleh membawa kepada kekufuran. Bahaya tuan-tuan. Dia boleh jatuh murtad. Sebab itulah dalam masalah ini, sebab dia telah sampai ke tahap ijma' kalangan para ulama. Jadi kalau kita menolak sesuatu yang telah diijma'kan, maka boleh membawa kepada kekufuran, boleh jadi murtad, tuan-tuan. Sebab itu jangan sekali-kali mempertikaikan kewujudan benda-benda yang lain seumpamanya termasuklah titian sirat. Apa pendapat ulama berkenaan dengan titian sirat? Tadi kita sebutkan nas-nas, kan, berdasarkan kepada ayat Al-Quran, kepada hadis Nabi. Apa pula pandangan, kefahaman para ulama? Para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa titian sirat wujud dan wajib diimani oleh seorang muslim tanpa sebarang takwil. Jadi tak boleh takwil, tak boleh nak dibuat andaian yang lain, tak boleh. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Al-Hanifi Al-Halabi dalam kitabnya Al-Manhaj As-Sadid, yang mengatakan wajib beriman dengan titian sirat kerana ia telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW yang bersifat benar dan termasuk perkara yang mungkin dan wajib beriktikad dengannya tanpa sebarang takwil. Dia benda yang mungkin, apa masalah dia? Kenapa kita nak pertikaikan? Dia benda yang mungkin, benda yang mudah bagi Allah Ta'ala. Dia bukannya benda yang mustahil bagi Allah, kan? Tak termasuk dalam perkara-perkara yang mustahil bagi Allah, kan? Sifat mustahil kita dah belajar dah, apa yang menyalahi sifat yang 20, semuanya adalah mustahil bagi Allah Ta'ala, kan? Jadi tentang
Apa yang kita sebut tentang titian sirat, dia termasuk dalam ta'alluq sifat kudrah bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara yang mungkinan, perkara yang mungkin. Allah Ta'ala nak masukkan kita dalam syurga, Allah Ta'ala nak masukkan dalam neraka kita ni tuan-tuan, semua tu benda yang mungkin bagi Allah Ta'ala, harus saja bagi Allah Ta'ala. Jadi dia nak buat semua perkara yang macam ni, fasa-fasa hari akhirat ni tuan-tuan, semuanya harus bagi dia. Kan? Dia termasuk dalam perkara yang mungkinan. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena faham sifat kudrah ni, kena faham dulu. Kan? Sifat berkuasa ni kita kena faham dulu. Sifat berkuasa bagi Allah. Kan? Ada orang yang dia bayang sifat berkuasa bagi Allah ni macam berkuasa pada dia. Macam dia tu berkuasa. Kan? Dia itu apa sangat dia tak? Kita ni makhluk. Kuasa apa sangat yang ada pada makhluk ni limited. Kan? Jangan kita kiaskan kuasa kita dengan kuasa Allah. Itu satu. Kemudian ada pula yang tuan-tuan, dia faham berkuasa ni tanpa sebarang ikatan, tanpa apa. Tak faham ta'alluq dia pula. Ta'alluq ni. Dia kata Allah Ta'ala tu Maha berkuasa. Jadi kalau Allah Ta'ala tu Maha berkuasa, apa masalahnya kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menciptakan bagi dirinya bapa, kalau dia nak cipta anak, kalau dia nak cipta Tuhan yang lain selain daripada dia, apa masalahnya? Sebab apa? Sebab dia kan berkuasa. Ini pun bingung dia tuan. Kan? Dia mengaji bab kudrah tu, kita dah belajar bab kudrah, alhamdulillah. Kan? Tentang kita dah mengaji sifat 20 itu kan. Tapi kalau orang tak faham sifat kudrah tu, dia boleh jadi sesat. Kan? Dia tu faham kudrah ini tak kira. Semua, hatta termasuk benda yang mustahil bagi Allah pun dia kata Allah Ta'ala boleh buat. Sebab tu kena faham, kudrah ini ialah sifat yang ta'alluq pada perkara yang mungkinan sahaja, yang harus bagi Allah. Yang mustahil memang tak masuk dah. Kan? Berat tu kan kalau kita tak mengaji sifat kudrah ni. Kalau jumpa orang etis lagi berat. Jumpa orang etis, orang tak percaya pada Tuhan. Kan? Kena pula orang etis tu dia cerdik kan. Dia study sikit Islam dan dia tahu kawan dia tak study pun kan. Kawan ni tak pergi mengaji pun. Dia belajar kan. Yang etis dia mengaji kan, orientalis macam-macam kan. Dia pun kata, dia kata dekat orang Islam yang jahil lah, dia kata, awak pasal apa tak setuju dengan kami yang etis ni? Dia kata betul lah, takkan kami nak setuju dengan awak tak percaya pada Tuhan. Kemudian orang etis tu tanya dia, orang etis tu kata, kamu percaya tak pada sifat kudrah bagi Tuhan, bagi Allah? Kamu kan kata Tuhan kamu Allah. Mestilah Allah Ta'ala, mestilah Allah Ta'ala tu Maha berkuasa. Jadi apa kata etis tu? Dia kata apa masalahnya Allah tu dengan kuasa dia, maka dia meniadakan diri dia. Faham tak? Etis tu kata apa masalahnya kalau Allah Ta'ala tu dia meniadakan diri dia, kan dia Maha berkuasa. Jadi dia berkuasa untuk meniadakan diri. Dia sendiri berkuasa meniadakan dia. Jadi kami percaya dengan kuasa dia itulah, maka kami jadi etis hari ini. Sila hari itulah boleh terbalik orang tu kan. Kalau dia tak mengaji kudrah tu dulu kan. Dengan sifat kudrah Allah Ta'ala boleh memadamkan diri kan. Sebab kan dia berkuasa atas segala-galanya. Dia tak faham. Memang dalam Quran kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas segala-galanya. Tapi hanya ta'alluq pada sifat yang mungkin sahaja. Perkara-perkara yang mungkin. Ada pun perkara-perkara yang mustahil bagi Allah tak termasuk. Jadi sebab tu kita tak boleh kata Allah berkuasa menciptakan baginya anak, menciptakan baginya bapa, ataupun menciptakan Tuhan-Tuhan lain selain daripada dia. Tak boleh. Dan itu semuanya mustahil bagi Allah, tak termasuk dalam sifat kudrah. Sebab tu kena mengaji. Kalau tak mengaji jadi sesat tu tak. Dia faham kepala dia saja. Masuklah dalam perkara yang kita sebut tadi. Kan? Kalau dia guna logik akal dia tak, mungkin akhirnya dia akan menolak akal dan sirah sendiri. Jadi yang pertama, pandangan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan adapun titian sirat ia juga adalah benar, mengimaninya adalah wajib kerana ia adalah perkara yang mungkin bagi Allah. Kan? Bagi Allah Ta'ala dia boleh buat. Simple. Apa masalahnya? Burung boleh terbang, dia boleh buat. Kan? Hari ini kapal terbang boleh terbang, itu pun dengan izin Allah Ta'ala. Kapal di lautan boleh berlayar tuan-tuan, dengan izin Allah Ta'ala juga. Kan? Kalau tidak Allah Ta'ala, dia boleh saja telan semua benda yang lalu atas air itu. Tapi dia tak buat begitu. Dia tak buat sifat air itu menelan apa saja yang lalu di atas kita. Kan? Jadi Allah Ta'ala yang buat semua itu mungkin bagi Allah Ta'ala, bukan yang mustahil. Titian sirat ibarat sebuah jambatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang dilalui oleh seluruh makhluk, kata Imam Al-Ghazali. Apabila mereka sampai di atas, dikatakan kepada malaikat, hentikan mereka, sesungguhnya mereka akan disoal.
Hentikan mereka, sesungguhnya mereka akan disoal. Ada pula yang disebut di situ, ada pula soalan-soalan di situ. Sebab tu setengah ulama dia kata mereka akan disoal semua tanggungjawab yang berkait dengan mereka. Kalaupun dia lepas, isteri macam mana, anak-anak macam mana, itu yang selalu masalah tuan. Kalau orang ahli agama tuan lagi berat kan. Itu saya takut tu tuan. Tanggungjawab dah sampai ke belum, dah beritahu ke belum, itu lagi berat kan. Kalau pemimpin lagi berat. Lagi berat tuan. Semua akan ditanya. Atas dunia pun orang tanya kan. Jangan dia fikir atas dunia, dia cuba fikir dia lalu dekat terjang serat macam mana cerita. Atas dunia dia boleh lepas lah kan. Atas dunia banyak sangat yang boleh sokong dia kan, backing dia. Tapi ketika di akhirat tak ada cerita. Amalan dia semata-mata yang akan menentukan keadaan dia. Jika dikatakan bagaimana mungkin demikian itu dan telah diriwayatkan ia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, maka bagaimana mungkin lalu di atasnya, kata Imam Al-Ghazali. Maka kita jawab, jika ini terbit daripada sesiapa yang memungkiri kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbahasan dengannya dalam menetapkan umum kudratnya telah selesai. Ini kalau sekiranya orang tu dia memperhatikan kudrat Allah Ta'ala itu sendiri, maka kita bahas tentang makna kudrat bagi dia faham elok. Jika ia timbul daripada orang yang menerima kudratnya, dia terima Allah Ta'ala itu memang maha berkuasa, berkudrat, maka berjalan di atas ini tidak lebih hairan daripada berjalan di atas udara. Allah SWT mampu menciptakan kuasa ke atasnya, maknanya dia mampu menciptakan baginya berjalan di atas udara, tidak menciptakan pada zatnya jatuh ke bawah dan tidak tersasar di udara. Oleh itu, jika dia berkuasa melakukan ini di udara, maka sirat itu lebih tetap daripada udara dalam apa jua keadaan. Maksudnya Imam Al-Ghazali nak kias pada burung saja. Kalau burung tu boleh pergi terbang puluh hilir, Allah SWT boleh buat satu makhluk yang sifat dia macam tu. Jadi apa masalah untuk kita nanti meniti di atas yang sirat? Lagi simple bagi Allah Ta'ala. Dia macam isu orang bertikai, macam mana Allah Ta'ala nanti bila kita mati. Ada orang yang dah mati sejak daripada zaman Nabi Adam kan? Berapa dah, kita tak tahu dah berapa puluh ribu, ratus ribu tahun lamanya dia dah mati, dah hancur dulu dah apa dia ada dalam tanah tu. Tapi Allah Ta'ala boleh bangkitkan semula jasad mereka ni nanti. Ada orang bertikai macam ni. Jadi kita jawab dengan mudah, apa yang kita nak pening kepala sangat? Sedangkan dulu Allah Ta'ala boleh cipta manusia ni. Allah Ta'ala cipta hamba Allah tu tadi daripada tiada kepada ada. Itu pun dia boleh cipta. Esok nanti dia cuma nak, orang kata salin semula je, reprint saja tu tak. Dia nak ulang cetak je tu tak. Lagilah mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah SWT boleh buat yang tu, kenapa hak ni dia tak boleh buat pula kan? Itu yang nak disebut oleh Imam Al-Ghazali di sini. Di tempat lain Imam Al-Ghazali juga mengatakan, dan hendaklah beriman bahawa titian sirat itu benar. Ia adalah jambatan yang terbentang di atas perut neraka Jahannam, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Ia menggelincirkan kaki-kaki orang kafir dengan ketentuan Allah. Imam Al-Ghazali dia antara yang berpandangan semua orang termasuk orang kafir, lalu menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Manakala ia menetapkan kaki-kaki orang mukmin dengan rahmat Allah, lalu mereka digiring ke dalam syurga. Kemudian Al-Imam Al-Ghaznawi Al-Hanafi pula, titian sirat itu benar. Ia adalah jambatan yang terbentang di atas perut neraka Jahannam, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Seluruh manusia lalu di atas titian sirat. Laluan mereka adalah berdiri mereka di sekitar neraka, kemudian lalu di atas titian sirat mengikut kadar amal perbuatan mereka. Al-Imam Al-Taftazani, ini semua ulama-ulama besar tuan. Dan di antaranya titian sirat, di antara perkara fasa-fasa alam akhirat nanti ialah titian sirat. Ia adalah jambatan yang memanjang di atas perut neraka Jahannam. Ia dilalui oleh golongan terdahulu dan terkemudian, maknanya daripada zaman Adam sampai zaman kita. Ia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang, berdasarkan apa-apa yang terdapat dalam hadis sahih. Tuan-tuan tengok, ulama-ulama yang bincang ni tuan, saya sengaja ambil Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghaznawi, Taftazani. Ini semuanya ulama-ulama ahlul kalam. Ahlul kalam itu tuan tahu, iaitu ulama-ulama falsafah Islam. Semuanya kita kata ahli-ahli falsafah. Ahli falsafah ni banyak menggunakan akal dalam mensabitkan akidah. Tapi dalam bab benda ghaib ni tuan, dia orang terima saja.
Tak ada dari orang kata logik ke ada mata pedang. Mana kata halus seperti mata pedang sehingga orang boleh lalu atas. Dia tak bahas, tak pakai angkat dia pakai terima je. Nampak? Kita tak ambil pandangan ulama-ulama salaf tu, kita tahu dah. Kalau ulama-ulama zaman salaf ni, Imam Syafi'i, Al-Imam Hanafi, Maliki, semua ni memang dia orang terima dah. Itu zaman salaf, kita ambil yang kemudian. Makna kata ulama-ulama falsafah ni tuan, yang banyak berfalsafah, bertemu dengan golongan Yunani, Greek dan sebagainya. Tuan, dia orang pun dalam bab seperti ini dia orang tak main falsafah. Dia orang beriman saja tuan. Apa yang datang daripada nas dia orang terima. Walaupun dia orang ni dia sebut falsafah sangat hebat. Dia boleh bahas menggunakan akal, tapi dia tak guna. Kan? Itu sebab saya sengaja bawa pandangan daripada para ulama ahlul kalam, ya? Ulama-ulama falsafah itu. Jika ia dimungkiri oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dan ramai dalam kalangan Mu'tazilah, kita nampak satu grup tuan yang menyalahi golongan ahli sunnah, yang mereka mendewakan akal sehingga membelakangkan nas Al-Quran dan hadis, ialah golongan Mu'tazilah. Hari ini kita panggil golongan liberalis, golongan liberal. Cuma golongan liberal hari ini lagi teruk dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni tuan-tuan, dia orang ni baik. Dia punya niat tu baik. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, dia orang ni nak menggunakan akal dengan tujuan nak mempertahankan syariat. Tu asal tujuan dia orang. Tapi dia orang melampau sangat menggunakan akal sehingga menyebabkan mereka membelakangkan nas. Ini masalah dia orang. Tapi golongan liberal yang ada hari ini tuan-tuan, dia orang ikut hawa nafsu. Dia orang jadi liberal hari ini tuan-tuan, mengikut hawa nafsu. Tujuannya ialah kerana nak menghambakan hawa nafsu. Jadi dia gunakan akal itu untuk tundukkan nas bagi memenuhi keperluan nafsu. Itu masalah dia orang. Mu'tazilah ni dahulu dia orang berdebat dengan golongan falsafah. Dia orang debat dengan falsafah tuan-tuan. Tapi dah terlampau sangat tuan-tuan, akhirnya dia orang sendiri pun dah jadi melampau-lampau menggunakan akal. Sehingga akhirnya nas terpaksa dikebelakangkan tuan-tuan. Ini golongan Mu'tazilah. Ya, di situ kesilapan dia orang. Tapi liberal yang ada pada hari ini tuan-tuan, dia orang ni tujuannya tak lain ialah nak memenuhi tuntutan hawa nafsu. Apa yang pokok LGBT pun dia orang sokong juga tuan-tuan. Sedangkan benda tu jelas pengharamannya dalam Quran, dalam hadis dan sebagainya. Bahkan menyalahi fitrah manusia pun. Kan? Fitrah akal kita pun. Itu liberal hari ini lagi dahsyat lah tuan-tuan. Dan kalau nak dibanding dengan golongan Mu'tazilah yang ada pada zaman awal Islam. Okey. Jadi golongan Mu'tazilah ni antara golongan yang memungkiri tuan-tuan. Memungkiri adanya titian sirat. Ia menggelincirkan kaki-kaki orang kafir jika mampu sekalipun padanya suatu penyiksaan sedangkan tiada azab terhadap golongan mukmin dan orang soleh pada hari kiamat. Pandangan Mu'tazilah ini dijawab bahawa kemungkinan menyeberangi adalah jelas seperti berjalan di atas air dan terbang di atas udara dan tujuannya mencari adab. Jawapan yang sama je disebut oleh para ulama kan pada golongan Mu'tazilah. Kalau benda yang ada atas dunia ni pun kita kata tak mustahil kan, ada apatah lagi benda yang akan berlaku di alam akhirat nanti. Jalan di atas air kan. Zaman dulu lagi lah dah ada kapal apa semua dah. Kemudian Allah SWT memudahkan jalan bagi sesiapa yang dikehendaki sebagaimana dalam hadis bahawa sebahagian mereka golongan yang menyeberang seperti kilat menyambar sebahagiannya, yang berjalan seperti angin kencang sebahagiannya seperti kuda dan sebagainya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Taftazani. Mana Al-Imam Taftazani juga mengambil nas-nas Al-Quran dan hadis. Kan? Dia tak takwil, dia tak menolak sama sekali dan tak menggunakan akal pun. Bahkan dia menjawab balik dakwaan golongan Mu'tazilah yang cuba mempertikaikan tentang kewujudan titian sirat. Pandangan Ibn Taymiyah pula, dan titian sirat itu terbentang di atas perut neraka jahanam. Ia adalah jabatan yang terletak di antara syurga dan neraka, dilalui oleh manusia mengikut kadar amal perbuatan mereka. Sebagian mereka melaluinya seperti sekelip mata, sebagian mereka seperti kilat berdasarkan seperti kilat dan seterusnya. Ini saya ambil separuh ini. Maknanya tuan-tuan nak katakan bahawa ulama kita tak kira sama ada ulama salaf, kurun yang terawal, 3 kurun yang pertama, sehinggalah ulama-ulama yang terkemudian, dia orang itu tuan sepakat secara satu generasi ke satu generasi bahawa titian sirat adalah benda yang benar-benar wujud dan dia adalah salah satu daripada fasa hari kiamat, dan kita wajib berimannya
beriman dengannya sepenuhnya tanpa sebarang takwilan. Maknanya jangan sekali-kali dipalingkan maksudnya yang hakiki. Berdasarkan kepada penghujahan yang dikemukakan dapat difahami bahawa yang pertama, tiada khilaf dalam kalangan para ulama ahli sunnah tentang kefahaman terhadap titian sirat. Sebaliknya khilaf hanya berlaku dalam kalangan mereka yang bukan tergolong dalam ahli sunnah. Dalam ahli sunnah semua sepakat akan adanya titian sirat. Yang tak setuju adanya titian sirat ni tuan-tuan ialah golongan yang bukan ahli sunnah, antaranya Mufti Oman yang bermazhab Ibadhi. Ibadhi adalah salah satu cabang daripada cabang Khawarij. Ini kita sebut mazhab Ibadhiyah. Mazhab Ibadhiyah ni tuan-tuan di Oman. Saya ada ramai kawan-kawan saya di Oman. Dia orang ni dia sudah ibadat tak ada masalah. Dia banyak khilaf dengan kita tentang masalah falsafahnya. Kan? Adapun dalam masalah ibadat apa semua tidak ada masalah sangat perbezaan dia. Dia tak seperti macam Syiah Imamiyah, Asy'ariyah. Jadi kalau ikut dalam mazhab Ibadhi ni, yang kita anggap bahawa pandangan mereka itu syadz. Sebab mereka takwil titian sirat itu. Mereka kata titian sirat itu bukan wujud secara hakiki. Mereka takwilkan. Oleh itu kewujudan titian sirat adalah perkara ijma' menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita dalam ahli sunnah kita kata titian sirat itu wujud, bahkan wujudnya itu secara hakikat. Bukannya majazi, bukannya simbolik, bukan kiasan, tapi memang wujud sungguh. Adapun mazhab-mazhab bukan ahli sunnah, dia orang menakwil tentang titian sirat. Yang kedua, titian sirat adalah perkara sam'iyat yang berdasarkan kepada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Sam'iyat iaitu benda yang kita dengar, yang kita dapat tahu hanya melalui Al-Quran dan Hadis, yang sepatutnya hanya terbatas dengan apa yang terkandung dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi titian sirat dia termasuk dalam perkara sam'iyat. Jangan direka cipta, jangan diandai-andai, tak boleh. Yang ketiga, membuat kiasan perkara ghaibiyat dengan perkara hasiat adalah salah. Jangan kita kiaskan benda ghaibiyat, benda-benda ghaib ni jangan dikiaskan dengan benda yang ada di atas dunia. Jadi kalau tuan-tuan nak kias, tuan-tuan nak bayang titian sirat itu macam mata pedang. Tuan-tuan pun ambil lidi. Tuan-tuan pun kata ini titian sirat. Cuba kamu lalu di atas lidi ni, boleh lalu tak? Mana logik? Mana boleh lalu atas lidi? Tuan-tuan boleh dah buat macam tu? Tak boleh sama sekali. Jangan dikiaskan benda atas dunia dengan apa yang ada di alam akhirat, dengan benda gaib. Yang keempat, perkara sam'iyat atau perkara gaib ni adalah tauqifi dan bukan perkara ijtihadi, adalah benda yang tauqif. Tauqif ni ialah benda yang ditentukan oleh nas Al-Quran dan Hadis, dan dia bukan benda ijtihadi, tak boleh diijtihadkan. Yang kelima, yang terakhir, titian sirat itu wujud sebagaimana yang disifatkan oleh nas syarak pada hakikatnya berdasarkan Al-Quran, Hadis dan ijma' ulama, sebagaimana yang disifatkan oleh nas syarak pada hakikatnya berdasarkan Al-Quran, Hadis dan ijma' para ulama. Jadi maknanya tuan, tak boleh sama sekali kita menolak akan kewujudan titian sirat. Bahkan wajib kita beriman 100%. Tak boleh ada syak, tak boleh ada zon, tak boleh ada waham. Maknanya kata kalau orang dia bertikai akan kewujudan titian sirat ni walaupun 0,00001% sekalipun, tuan-tuan, akidahnya dah boleh terjejas. Jadi dia termasuk dalam perkara yang wajib kita beriman secara mutlak. Ingat sekadar tuan-tuan yang dapat kita kongsikan pada pagi ini dan perlu sunnah. Kita kena tutup awal hari ni, saya pun nak balik kampung. Takut jalan jam ni. Tuan pun mungkin semua nak bermusafir begini. Sehingga sekadar itulah yang dapat kita kongsikan bersama. InsyaAllah nanti kita sambung dengan topik yang lain dalam kuliah kita yang akan datang. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Hakikat sebagai Allah SWT. A'udzubillah minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'alna min muslimin wa hawla fattabi'na ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.